Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan bagi mengaminkan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Ustazah akan sambung pelajaran kita, iaitu kita masih lagi dalam tajuk beriman kepada malaikat. Jadi hari ini kita akan belajar pelajaran 3, cara beriman dengan malaikat. Minggu lepas kita dah belajar 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui dan tugas-tugas malaikat. Jadi hari ini kita belajar macam mana cara kita beriman ataupun tindakan kita bila kita kata kita beriman dengan malaikat. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama menyatakan cara beriman dengan malaikat dengan betul. Jadi Ustazah harap untuk pelajaran hari ini kamu dapat faham dan kamu dapat nyatakan cara beriman dengan malaikat dengan betul. Kita pergi kepada tajuk kita. Poin yang pertama. Macam mana cara ataupun tindakan kita beriman dengan malaikat? Yang pertama, keimanan terhadap malaikat Jibril. First kali bila kita ingat balik, tugas malaikat Jibril ni adalah menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu, dan Al-Quran tu adalah wahyu. Al-Quran yang kita selalu baca adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi keimanan terhadap malaikat Jibril ni akan membuatkan kita ni sentiasa membaca Al-Quran. Sebab kita dah beriman, kita beriman dengan malaikat Jibril, tindakan kita adalah dengan sentiasa membaca Al-Quran. Ingat, malaikat Jibril ni tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, keimanan terhadap malaikat Mikail. Malaikat Mikail, tugas malaikat Mikail adalah menurunkan hujan dan menjaga rezeki. Jadi ingat, malaikat Mikail ni tugas dia menjaga rezeki dan menurunkan hujan. Jadi apa tindakan kita bila kita kata kita beriman dengan malaikat Mikail? Bila kita dapat rezeki, yang pertama, kita kena sentiasa bersyukur dengan rezeki yang kita dapat tu. Rezeki yang kita dapat kena sentiasa bersyukur. Yang kedua, bersedekah. Bersedekah kepada orang yang tidak mampu dan membantu orang lain dalam kesusahan. Itu tindakan kita bila kita kata kita beriman terhadap malaikat Mikail. Ingat, malaikat Mikail tugas dia menjaga rezeki dan menurunkan hujan. Yang seterusnya, yang ketiga, keimanan terhadap malaikat Israfil. Malaikat Israfil, tugas malaikat Israfil ni adalah tugas malaikat Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat. Meniup sangkakala. Jadi kita yakin bahawa hari kiamat tu akan ada. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita kena sentiasa bersikap sederhana dalam kehidupan. Bersikap sederhana dalam kehidupan. Yang keempat, keimanan terhadap malaikat Israel. Kita tahu tugas malaikat Israel adalah mencabut nyawa. Jadi kita akan bila kita beriman dengan malaikat Israel tu, dia akan membuat apa? Membuat kita ni menimbulkan keinsafan dalam diri kita, dan kita akan sentiasa menziarahi orang sakit. Tindakan kita akan sentiasa menziarahi orang sakit. Yang seterusnya, yang kelima, keimanan terhadap malaikat Raqib. Keimanan terhadap malaikat Raqib. Kita tahu tugas malaikat Raqib ni adalah mencatat amal kebaikan. Bila kita yakin, kita beriman dengan malaikat Raqib ni, dan kita yakin bahawa bila kita lakukan kebaikan, ada malaikat yang akan mencatat amal kebaikan kita.
Jadi tindakan kita bila kita beriman dengan malaikat raqib ni adalah kita sentiasa melakukan kebaikan. Macam Ustazah kata tadi lah, sentiasa melakukan kebaikan sebab kita tahu ada malaikat yang mencatat amal kebaikan kita. Okey, yang keenam, keimanan terhadap malaikat atid. Okey, keimanan terhadap malaikat atid. Malaikat atid ni tugas dia adalah mencatat amal keburukan, kejahatan kan. Tugas malaikat atid ni mencatat amal kejahatan. Jadi bila kita beriman dengan malaikat atid, kita tahu bila kita buat jahat akan ada malaikat yang catat amal kejahatan kita. Jadi bila kita beriman dengan malaikat atid, kita akan sentiasa menjauhi dosa dan maksiat. Kita akan sentiasa menjauhi dosa dan maksiat. Yang seterusnya, yang ketujuh, keimanan terhadap malaikat munkar dan nakir. Tugas malaikat munkar dan nakir adalah menyoal orang mati di dalam kubur. Jadi bila kita beriman dengan malaikat munkar dan nakir, kita akan sentiasa menziarahi kubur. Sebab kita yakin bahawa suatu hari nanti setiap yang bernyawa ni akan meninggal dunia kan, akan mati, akan berada di dalam kubur. Jadi bila kita sentiasa menziarahi kubur, ia akan menimbulkan juga keinsafan dalam diri kita bahawa suatu hari nanti kita juga akan disoal oleh malaikat munkar dan nakir ni dalam kubur. Menimbulkan keinsafan. Jadi kita akan sentiasalah melakukan amalan kebaikan, amalan kebajikan kan. Yang seterusnya, yang ke-8, keimanan terhadap malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga syurga. Jadi macam mana kita nak buat? Kita berusaha menjadi ahli syurga. Itu tindakan kita berusaha menjadi ahli syurga. Yang ke-9, keimanan terhadap malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya adalah menjaga neraka. Tindakan kita apabila kita kata kita beriman dengan malaikat Malik, tugas malaikat Malik menjaga neraka. Jadi kita akan sentiasa menghindari perbuatan ahli neraka. Yang seterusnya, Ustazah akan pergi kepada sedikit latihan. Ustazah akan baca dulu ke atas ni arahan dia. Warnakan cara beriman dengan malaikat dengan betul. Tengok ni, warnakan cara beriman dengan malaikat yang betul lah. Kita warnakan cara kita beriman dengan malaikat. Yang pertama, berlari-lari. Betul ke berlari-lari? Salah. Kalau salah, tak perlu warnakan lah. Yang kedua, solat. Solat. Betul. Solat ni kita lakukan suruhan Allah kan. Kita lakukan suruhan Allah. Jadi betul. Kalau betul warnakan. Ni Ustazah bulat, tapi kamu kena warnakan lah. Yang ketiga, bergaduh. Bergaduh salah. Gaduh adalah amal kejahatan. Jadi salah, tak perlu warnakan. Yang seterusnya, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, sentiasa membaca Al-Quran. Tadi kita dah bincangkan. Bila kita beriman kepada malaikat Jibril, kita akan sentiasa membaca Al-Quran. Jadi betul. Yang seterusnya, bertasbih. Bertasbih ni betul juga. Bertasbih betul, kita warnakan. Yang seterusnya, menghina. Menghina ni adalah perbuatan mengejek. Itu amal keburukan. Jadi salah, tak perlu warnakan. Yang seterusnya, marah. Marah ni pun salah, amalan buruk kan, marah. Yang seterusnya, bersedekah. Bersedekah tadi saya ada sebut. Bila kita beriman dengan malaikat Mikail, malaikat Mikail tugasnya menurunkan hujan dan menjaga rezeki. Bila kita dapat rezeki tu, kita kena bersyukur, kita
kena sentiasa bersedekah. Jadi betul lah, yang bersedekah ni betul, jadi kamu warnakan. Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya. Tandakan perbuatan cara beriman dengan malaikat dengan betul. Jadi dalam soalan ni kamu baca dulu. Kalau betul kamu tanda, kalau salah kamu pangkah. Kalau perbuatan yang betul kamu tanda, kalau perbuatan yang salah kamu pangkah. Okey, Ustazah akan bacalah satu-satu. Poin yang pertama, menjaga solat setiap waktu. Betul kan, menjaga solat. Betul, tanda right. Yang kedua, ahli mencuri duit. Amalan baik ke amalan buruk mencuri duit ni? Mencuri, amalan buruk. Jadi kamu pangkah. Okey, yang ketiga, memberi salam sebelum masuk rumah. Betul. Perkara baik, amalan baik. Jadi betul. Yang keempat, saya bersyukur kepada Allah. Tadi ada sebut perkataan bersyukur. Jadi perbuatan yang betul. Right. Lepas tu yang kelima, ahli bergaduh dengan adik. Bergaduh ni adalah perbuatan yang salah. Jadi kita pangkah lah. Okey, kita pangkah. Jadi latihan ni Ustazah ada letakkan dalam Google Classroom. Jadi lepas kamu dengar video ni, kamu boleh buka Google Classroom, print soalan ni dan buat latihan ni. Okey, buat latihan ni dekat rumah. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Ustazah harap kamu dapatlah apa yang kita belajar hari ni. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.